Masya Allah, topik-topik kita pada hari ini betul-betul menjentik emosi kita sebagai seorang wanita dan sebagai seorang ibu. Ini topik tentang lambaian syurga urus duit anak yatim. Bersama dengan saya di studio adalah Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, ikon peyatim dan juga pakar motivasi. Daripada saya sekolah menengah lagi, pikat sekolah saya pasti Datuk tak ingatlah saya masa tu, tapi kita ni dengan pen warna-warni catat semua. Masa tu Datuk ajak macam mana nak guna pen warna-warni. Datuk ingat lagi tak? Ya. Saya guna betul-betul. Tapi alhamdulillah, topik hari ini topik yang ibu-ibu nak tahu. Kan, ibu-ibu memang akan terasalah dengan topik berkenaan anak-anak ni tentang duit pengurusan anak yatim, duit anak-anak yatim. Allah bagi warning sangat-sangat. Bukannya sikit-sikit kalau warning Allah, spesifik. Jadi insya-Allah ini kita nak kongsikan pada hari ini, tapi kita nak raikan si comel di kiri kanan saya. Ya Allah, comelnya geram nanti nak bawa balik rumah, Ustaz. Sebab nanti ada anak lelaki, tak ada anak perempuan, geram tengok. Tapi anak lelaki pun anti sayang juga, semua anti sayang. Baik, kat sebelah ni Nur Khalisyah Damia Azhan, seterusnya Putri Amaria Suzan Abdul Malik. Selamat datang. Ni hari tu dah jumpa dah kan? Tak jumpa, ni first time. Okey. Alright, yang kat sebelah sana tu Muhammad Fahrin Abdullah, yang comel kecil tu. Sebelah sana tu Ustaz Imam Muhammad Amirul Juanda. Oh ya. Oh, rupa imam tu dah ada dah, Datuk. Oh yes. Yang hujung tu kan. Macam asyik dah. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik, kita balik pada topik lah tentang pengurusan harta anak yatim. Apa yang Datuk nak sampaikan dalam perbincangan kita hari ini? Baik, apa nama Kak Faradiba ni. So tentang pengurusan harta anak yatim atau duit anak yatim ni satu perkara yang sangat penting lah ya. Sebab ialah apa nama harta anak yatim ni ataupun warisan pusaka yang ditinggalkan oleh Allahyarham ya, ayah mereka, keluarga mereka, satu perkara yang sangat perlulah apa nama ditadbir, sebab ni akan jadi kata orang tu kelangsungan masa depan anak yatim dalam masa depan. Jadi sebab mereka ni dah hilang sumber apa nama ialah nafkah ya. Jadi kalau tidak diurus apa yang ada tu, maka takut-takut masa depan mereka akan tergugat. Ya, tu sebabnya bila apa nama kita ni sebagai ahli masyarakat kurang cakna ya, kurang peka sampai kita dengar kat berita, kat surat khabar, kat TV ya tentang penyelewengan, salah guna apa nama harta yatim, kesian ya. Tu abang memang sangat sedih lah ya, dan kita kena cakna ya, sebab sangat besar ya, sangat besar tanggungjawab dan sangat besar apa nama dosanya kalau kita tak mentadbir harta yatim dengan cara yang betul. Tu abang ingat sepotong ayat daripada surah Al-An'am ayat 152. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu hampiri harta yatim ni illa billati ahsan, kecuali kita lakukan dengan cara yang baik. Ya, lakukan mentadbirnya, mengurusnya, melaburkannya ya hatta yablugha asyuddah, sampailah mereka baligh ataupun mereka kata orang tu cukup dewasa untuk mentadbirnya sendiri. Dan memanglah kita tahu ya, dalam Quran disebut betapa pedihnya azab ya orang yang menyalahgunakan warisan atau harta yatim tu. Sebab sampai disebut dalam surah An-Nisa ayat 10. Ini pun jelas ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, dan sekiranya kamu memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, zulman ya, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya kamu menelan api neraka. Just imagine ya, telan api neraka tu, memanglah kita ternampak. Wa yaslauna sa'ira, dan kita akan dimasukkan dalam neraka yang menyala-nyala apinya. So itu satu kata tu janji Allah ya, barang siapa yang menyalahgunakan apa nama atau mengurus harta anak yatim ni, memang kita menempah neraka, tapi barang siapa yang menyantuni anak yatim, kita insya-Allah menempah syurga insya-Allah. Bayangkan Datuk nak telan api mancis ke, api lighter ke, makan sup panas pun tak sanggup. Sup panas pun boleh dapat kanser, tekakkan pun tak sanggup. Ya Allah. Ya Allah. Bayangkan telan api neraka. Allah bayangkan. Maksudnya warning Allah tu memang jelas sekali. Baik. Sekarang ni Acik nak bagilah anak-anak kita yang tanya soalan. Acik dah tanya banyak soalan. Kita nak tengok soalan-soalan daripada anak-anak kita pula. Okey, siapa yang nak tanya dulu? Saya. Okey, kenalkan diri sekali lagi. Nama saya Muhammad Farin Abdullah. Fahrin Abdullah, sedapnya nama. Okey, Farin, apa yang Farin nak tanya? Tok Abah, saya ada duit belanja tapi saya nak belajar menyimpan. Boleh tak Tok Abah share tips untuk menyimpan duit? Wow, bagus. Good boy. Bagus ya. Ni memang good boy ya. Ya, dalam ya kita anak yatim pun dia nak menyimpan apa duit yang ada, baik duit saku dan sebagainya. Pertamanya kalau kita nak menyimpan tu apa nama
Tak dapat tidak, pertama-tama kena doa lah. Ya Allah, doa ya supaya jadikan aku orang yang jimat, tidak membazir. So doa untuk jadi orang yang suka menabung. Dan jadi dapat membentuk. Sebab ramai orang dia overlook ya. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata. Jadi minta. Ud'uni astajib lakum. Kau minta aku berkenan. Satu. Yang keduanya of course lah kita sebenarnya nak ada tabiat menabung tu kena ada geng, ada kawan. Sebab budak-budak ni kan kalau ada kawan dia akan seronok, kawan yang baik-baik. Cari kawan-kawan yang suka menabung, maka insya-Allah kita pun jadi golongan itu. Kamu akan ikut amalan kawan-kawan kamu, kata Nabi. Dan ikut kajian psikologi, sifat kita akan ikut sifat 5 orang yang kita sentiasa rapat. Jadi kalau kawan kita menabung, insya-Allah kita menabung. Dan kita kena ingat bahawa kena lawan keinginan untuk berbelanja. Maklumlah ada duit kan. Budak-budak ya, tapi kita kena lawan ya. Dan yang satu lagi perkara yang sangat penting untuk jimat ataupun cuba belajar menabung ialah jaga barang. Jaga pen, pensel, pemadam, buku. Kenapa? Kalau hilang, apa nak kena buat? Kena beli. Yeah. Jadi duit tabungan kita pun kena digunakan. So ramai orang terlepas pandang. Jaga barang-barang kita. Budak-budak termasuk cucu Tok Abah. Hilang jadi kena ganti. Dia punya botol air lah apa bendanya, atau punya tempat pensel dan sebagainya. Dan ada orang ni dia. Kalau boleh untuk menggalakkan kita menabung, ada tabung hijau, tabung merah, tabung oren. Okey. Tabung hijau duit RM5. Okey. Duit RM5 je pop masuk tabung hijau. Duit RM10 masuk tabung merah. Duit oren Masuk tabung oren lah. RM20 punya tabung. Yeah. Duit RM20 punya oren colornya. Tak apa tengok malam tadi. Oh warna oren yang RM20 ni ya. So kita ada tabung itu. Mudah-mudahan ini akan menggalakkan kita untuk boleh menabung dengan berterusan insya-Allah. InsyaAllah. Tapi mungkin mereka ni ada tabung biru, tabung shilling, tabung hijau je kot. Betul. Kan sebab kanak-kanak lagi. Tapi tak apa, kita belajar menabung. InsyaAllah, ini berbalik kepada pengurusan harta anak yatim. Walaupun Allah bagi warning kan dalam Quran tentang bagaimana Allah akan punish ataupun akan memberikan pembalasan yang dahsyat kepada mereka yang menyeleweng harta anak yatim. Tapi dalam banyak nas juga kita dianjurkan untuk mengurus dengan baik. Betul. Sebab diminta dan malah boleh guna pun. Tapi dengan cara yang berpada-pada. Ya. Tapi jadi untuk kita huraikan dengan lebih lanjut supaya jangan orang takut. Tapi orang meraihkan nak menguruskan anak-anak yatim. Betul. Ayuh kita kongsikan, Datuk. Baik, so ini pun satu isu yang sangat penting lah ya. Sebab bagaimana ya betapa pentingnya kita mengurus harta anak yatim itu. Kenapa ianya perlu diurus dengan betul? Anak yatim tu macam Tok Abah pun anak yatim kalau ikut. Tapi sebab dah umur dah agak purba, jadi dia tak anak yatim dah. Anak yatim daripada lahir sampailah mereka akil balik ataupun sampai cukup dewasa untuk mengurus diri. Itu anak yatim lah. Biasanya kalau di Malaysia sampai umur 17 lah. 17 selepas tingkatan 5 mereka dah keluar daripada rumah anak yatim. Ya, jadi mereka ni belum lagi boleh mengurus harta ataupun pusaka yang ada pada mereka itu, dan inilah yang akan membantu mereka untuk meneruskan kehidupan di masa akan datang. Itu sebabnya memang kita digalakkan ya betul-betul menjaga membantu mereka ni dengan cara betul, sampai Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 127 ya, wa antakumu lil yatama bil qist. Ya, dan kamu diwajibkan supaya mengurus anak yatim itu dengan adil. Biskit itu yang nama kistina tu, dengan adil ya, bil qist ya, wa antakumu lil yatama bil qist wa ma taf'alu min khair ya, dan ingatlah apapun kebaikan yang kamu buat ya, apapun kebaikan yang kamu buat, fa innallaha kana bi alima, Allah tahu apa yang kita lakukan. Sungguhnya Allah kan tahu apa yang kita buat ya. Jadi ingat ya, Rakib dan Atid ini sentiasa memantau kita. So tolonglah ya orang yang menjaga, ahli keluarga, wali yang mengurus harta anak yatim itu, pastikan kita membuat yang terbaik dengan niat lillahi taala supaya kita pun selamat di dunia. Tak ada pesan dia kan, menyantuni anak yatim dengan cara yang adil, maka kita dijamin bersama Rasulullah ya. Tetapi kalau kita menyalahgunakan mengurus dan sebagainya, maka kita memang menjamin untuk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, moga Allah jauhi kita dari sifat yang tidak baik dan mendekatkan kita dengan sifat, jangan pula kita takut nak uruskan anak yatim. Kan? Dan insya-Allah pada hari ini kita nak kongsi dengan anda. Kalau anda tak mampu pun, kita boleh bersama dengan mereka yang mampu. Betul. Tapi sebelum tu Datuk, saya minta izin, saya nak tanya yang si kecil kat sebelah saya ni. Dengar cerita ada soalan nak tanya juga kan. Tadi dah cuit dekat makcik kan. Nak tanya soalan. Okey, soalan apa nak tanya tu dekat Tok Abah?
Bagaimana caranya untuk kita belanjakan duit yang kita ada ke arah kebaikan? Oh, bagus ni soalan. Comelnya suara. Kalisa, ya Allah. Macam mana nak gunakan duit? Budak. Itu soalan apa yang benda yang seronok kan? Duit dah ada. Macam mana nak menggunakannya? Ke arah kebaikan. That is kata tu an interesting problem. Masalah yang menarik. Tapi yang pertamanya ramai orang terlepas pandang bila kita ada duit lah. Lupa nak bersyukur. So langkah satu untuk gunakan duit kita dengan betul ialah bersyukur yang kita ada duit. La in syakartum la azidanakum. Kita bersyukur Allah akan tambah-tambah nikmat. Satu. Yang kedua ni Allah kita kena bolehlah dia punya tertib untuk gunakan duit tu pertama untuk diri sendiri. Kedua untuk ahli keluarga. Ketiganya barulah yang jauh sikit. So untuk diri sendiri boleh gunakan. Tetapi jangan membazir, jangan pada benda yang tidak perlu. Dua. Yang ketiganya bila ada duit tolong ahli keluarga. Tolong ahli keluarga dulu sebab terlepas tolong diri sendiri, tolong ahli keluarga. Walaupun kita anak yatim tapi tak anak yatim kadang ada duit, ada harapan warisan dan sebagainya. So gunakan untuk menolong ahli keluarga. Yang keempatnya apa nak buat? Tolong orang lain. Aku anak yatim, takkan nak tolong orang lain. Jangan tunggu jadi orang kaya baru nak tolong orang. Tolong orang sampai kita kaya raya. Sebab bila kita tolong orang, Allah janji dah, tidak akan berkurangan orang yang bersedekah, berinfak kecuali bertambah. Jadi kita tolong orang lain juga insya-Allah. Dan yang paling penting ialah kena ingat bahawa sebenarnya kalau ada duit jangan beli apa yang kita mahu, tapi apa yang kita perlu. Yang kita mahu tu tak ada had, memang banyak sangat yang kita mahu. Tapi yang kita perlu sikit aja. Jadi fokus pada apa yang kita perlu saja untuk duit yang ada tu. Jangan apa yang kita mahu, apa kehendak. Itu yang penting sangat. Mudah-mudahan kita tidak membazir insya-Allah. Mungkin kena ada satu sesi kot. Apa beza apa yang kita mahu dan apa yang kita perlu. Kena terang apa bezanya? Sikit je. Sikit je. Boleh ke? Yalah, kalau macam Kak Farah ni dia macam-macam tengok baju, ya Allah macam-macam, banyak tengok hijab dan tudung pun macam-macam macam ni. Banyak semua nak beli kalau boleh. Nak beli satu boleh je yang perlu. Tapi yang perlu cuma berapa lai sangat nak pakai. Berapa lai. Katalah paling tapi macam-macam artis macam Kak Farah ni tak tahulah. Semua sponsor. Orang bagi siap. Bagi pagi. Jadi mudahnya dapat. So yang perlu tu sikit sangat. Yang kita mahu tak ada had. Tapi yang tak penting jadi kan ketepikan dulu. Jadi kita yang penting, yang immediate, yang sangat kritikal kita beli itu harus insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita nak berbalik tentang isu pengurusan anak yatim kan, Datuk. Jadi boleh tak bagi nasihat sikit pada kita bagaimana kita sebagai ahli masyarakat jangan kita terlupa peranan ni. Sebab Rasulullah kata mereka yang bantu anak yatim ni bersama dengan aku kan. Betul. Di akhirat nanti. Jadi kita tak boleh lepas peluang ni. Confirm dah. Betul. Jadi silakan kongsikan. Baik, so sebenarnya kadang kita terlepas pandang. Kadang maaflah ahli masyarakat kata Allah anak yatim ni menyusahkan. Betul lah ini. Padahal setiap orang yang Allah cipta itu adalah aset kepada kita. Hatta orang yang mengumpat kita pun aset. Orang mengumpat kita, bila orang mengumpat Farah dapat apa? Pahala. Dapat pahala. Jadi pengumpat itu pun aset. Indikan pula anak yatim. Allah datangkan anak yatim ke dunia ini untuk apa? Untuk ramai ahli masyarakat menimba pahala, mencari pahala, mencari sebanyak bekalan. Sebab ingat, apa ni Tok Abbas selalu sebut ribu-ribu kali dah. Ana wakafilul yatim ana wakafilul yatim fil jannah kahatain. Aku dengan orang yang menjaga anak yatim begini, rapat di syurga. Itu sebabnya Tok Abbas ulang 2-3 kali tadi. Barang siapa tolong anak yatim, mensantuni anak yatim, dia jaminan bersama Rasulullah. Barang siapa yang mengabaikan anak yatim, walhal dia ada kemampuan untuk membantu, ingat kita menempah untuk neraka. Itu yang kita paling takut. So itu yang Tok Abbas nak seru pada ahli masyarakat, jom kita tolong setakat yang kita mampu. Okey, Tok Abbas, tanpa melengahkan masa, ayo kita ajak orang ramai untuk sama-sama terlibat dalam kempen APIA untuk membantu ahli masyarakat kita dalam kategori ini. Baik, APIA ni adalah Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN. Jadi orang Malaysia, anak-anak yatim di Malaysia dan di negara Nusantara ASEAN ini akan di situ dijemput ke situ untuk belajar, dan kita juga buat masjid. Itu ni satu projek daripada penyatim. Di situ buat masjid, di situ buat akademi, sekolah dan sebagainya. Jadi kita tahu itu adanya. So ni hari ni hari mengundi. So sebelum pergi mengundi, jom kita katakan berinfak dan sedekah yang terbaik kepada anak yatim. Dan juga pada masjid. Sebab dalam projek APIA ni ada masjid di center tu, lepas tu ada pusatnya. InsyaAllah
Jadi kita jangan kita lupakan diri kita ya. So ini hakikat yang sangat penting. Ya, sebab di samping kita membantu akademi untuk mendidik anak-anak, barang siapa menyantuni anak yatim, ya, dia jaminan bersama Rasulullah. Tok Abah ulang. Untuk siapa ni? Untuk diri Tok Abah. Ya, Tok Abah ingat diri ya. Jadi orang lain pun sama-sama lah ya, kita bantu setakat yang kita mampu, dan kemampuan kita sebenarnya banyak. Kalau kita nak 1000 daya tak nak sudahlah. Tak nak tak payah cakap. Tak nak, ya, tak payah cakap. Jadi di situ di Apia ada pusat latihan ya daripada negara ASEAN nanti insya-Allah. Lepas tu ada masjid dan kita akan mendidik, menekan personality mereka jadi dai, jadi orang profesional, jadi usahawan based on Apia. So jom kita sama-sama menabung. Jom ramai-ramai ya. Kita tak seru sebelum pergi mengundi hari ini terutamanya. Jom kita menabung banyak-banyak, mudah-mudahan Allah redha. Mengundi itu satu ibadah, menabung itu juga ibadah yang amat besar insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tok Abah pun pergi mengundi ke hari ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Kat Bangi. Kat Bangi. Okey, insyaAllah. Saya pun mengundi kat hari ni. Kat mana? Kat Shah Alam. InsyaAllah. Kat Batu Tiga, insyaAllah. Kita sama-sama mengundi. Moga Allah terima amalan kita ni. Ni pun juga amalan kan? Ya. Okey, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tok Abah, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Juga paling nak terima kasih kepada anak-anak anti ni semua. Masya Allah. Muhammad Faharin Abdullah, Muhammad Amirul Juanda, Puteri Amal Ria Susan, dan juga Nur Kalisha yang cute. Semua cute nanti rasa. Dan moga Allah melindungi anda jadi anak-anak yang berjaya. Amin. Dan bantu pula kawan-kawan ataupun anak-anak di masa depan insya-Allah nah. Mesti janji insya-Allah kita kena ada niat, kita doakan dan kita minta pada penonton semua doakan anak-anak ni berjaya dunia akhirat insya-Allah. Dan kita doakan juga Datuk sentiasa diberi kekuatan buat semua perkara yang baik. Daripada saya kecil sampailah jadi mak orang, tak lama lagi mungkinlah lagi 5-10 tahun. Bukanlah 5 tahun, mungkin 10-15 tahun. Jadi mak mentor orang. Masya Allah. Terima kasihlah Datuk. Moga Allah memberkati Datuk dunia akhirat. Ya Allah sentiasa memberi manfaat. Baik para penonton, kita rehat seketika, cepat-cepat ambil maklumat dan berikan info anda. Lani, semoga kita bersama dengan Rasulullah di akhirat kelak. Rehat seketika. Mak. Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Berilah sedikit senyuman di wajah mereka dengan berinfak ke Persatuan Kebajikan Anak Yatim Malaysia.